Nombor 3, Datuk Jackie Chan. Jackie Chan. 15. Tahun Wey. 2011 pula, seorang lagi legenda dunia hiburan. Nombor 2, Datuk Sri Rosa. Oh, wait. Rosa lagi? Tadi Datuk. Oh, berarti nambah lagi nih, geng. Datuk Rosa, lalu lepas itu 2019 Datuk Sri Rosa. Oh, Datuk terajak laris jasa apa pada negara, bro? Nah itu. Yo, what's up, Rek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rek, jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Rek, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Sesuai dengan tajuk di video ini, geng. Jadi ada satu request dari di Instagram, geng. Beliau tak mau sebutkan namanya dikarenakan masalah privasi lah, geng, ya. Beliau kirimkan satu video dari channel Ras Daniel. Nah, ini menarik. Ada 5 artis luar negara dapat pangkat atau gelaran Datuk Malaysia. Wow, oke. Seperti yang kalian tahu, geng, ya, Datuk ini adalah sebuah gelaran yang sangat istimewa, geng, ya. Dari sudut pandang saya dan seperti yang saya kutip dari Google, sebenarnya Datuk ini seperti apa nih, geng? Ya kan? Nah, jadi orang Malaysia boleh mendapatkan gelaran Datuk karena pengurniaan darjah kebesaran daripada Yang di-Pertuan Agong Malaysia, Yang di-Pertuan Negeri Melaka, Sarawak atau Sabah sebagai pengiktirafan atas jasa dan sumbangan mereka kepada negara. Ya. Gelaran ini bukan sekadar tanda penghargaan tapi juga melambangkan status sosial yang tinggi dan membawa tanggung jawab untuk terus memberi sumbangan positif kepada masyarakat, terutama di Malaysia, ya kan, geng? Kepentingan gelaran. Nah, ini menarik nih, geng. Penghormatan resmi dan status sosial. Gelaran Datuk bukan hanya satu bentuk penghormatan tetapi juga memberi simbol status sosial yang tinggi dalam masyarakat, menjadikan penerimanya dihormati dalam kalangan masyarakat. Ada juga bentuk tanggung jawab sosial. Ia juga melambangkan tanggung jawab penerima untuk meneruskan sumbangan positif dan memperkuatkan identitas kebudayaan Malaysia, terutama Melayu, geng, ya. Nah, ini juga pengiktirafan dan peningkatan jaringan. Penerima gelaran ini sering mendapatkan akses kepada jaringan sosial dan peluang perniagaan lebih luas. Kembali ke topik dari video Ras Daniel. Aku juga teringin tahu, tertanya-tanya sebenarnya artis siapa sajakah selain Shah Rukh Khan yang pernah mendapatkan gelaran Datuk. Ya, kita akan lihat bersama-sama, geng, seperti apa videonya. Tapi ya, geng, seperti biasanya, geng, ya, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan jika kalian ingin shopping belanja, geng, seperti biasanya saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu kalian berminat dengan barang-barangan yang disediakan, boleh kalian check out sekarang juga, geng, ya. Oke, Ras Daniel, 5 artis luar negara yang dapat pangkat Datuk Malaysia. Oke. 5 artis luar negara yang dapat pangkat Datuk. Kalau sebut pasal gelaran Datuk atau Datuk Seri, kita mesti terbayangkan ahli politik, ahli korporat atau orang yang banyak berjasa kepada negara. Tapi pernah tak korang tahu, artis luar negara pun dapat pangkat Datuk ni? Iya, bukan cerita kosong. Ada beberapa selebriti luar negara yang dapat anugerah pingat kebesaran sampai bergelar Datuk. Ada yang disambut meriah, ada yang terpalit dengan kontroversi sampai ada orang Malaysia bengang. Jadi hari ini kita akan senaraikan 5 artis luar negara yang dapat pangkat Datuk. Kenapa dia orang dapat dan apa reaksi rakyat Malaysia ketika itu? Nombor 5, Datuk Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan 2008. Dalam senarai ini, Shah Rukh Khan, Raja Bollywood. Tahun 2008, beliau dianugerahkan Darjah Mulia Seri Melaka oleh Yang di-Pertua Negeri Melaka, Muhammad Khalil Yaakob. Kenapa Shah Rukh Khan? Jawapannya, filem. Waktu itu beberapa filem beliau pernah menjalani penggambaran di Melaka. Hasilnya, Melaka dapat publicity percuma di India, sebuah pasaran filem gergasi dengan ratusan juta penonton. Itu dia. Lebih ramai pelancong India datang ke Malaysia sebab terpengaruh dengan filem. Tapi di sinilah tercetus kontroversi.
Ramai rakyat Malaysia marah dan pelik kenapa pelakon luar dapat datuk. Banyak netizen kata kalau setakat berlakon filem, artis Malaysia pun ramai yang buat promosi negara. Malah ada yang anggap ini hanya strategi politik Melaka untuk tarik perhatian. Tapi ada juga yang pertahankan. Kata Shahruhan memang layak sebab pengaruhnya luar biasa. Bayangkan satu dialog atau lagu dia boleh jadi trending seluruh dunia. Bagi setengah orang, nama Shahruhan lebih besar daripada mana-mana selebriti tempatan. Menurut ejen pelakon popular itu, Shahruhan sendiri menyedari tentang isu tersebut yang hangat diperkatakan. Namun begitu, Ketua Menteri Melaka ketika itu, Datuk Seri Muhammad Ali Rustam, menegaskan gelaran itu tidak akan ditarik balik walaupun banyak pihak mempersoalkan tentang perkara itu. Tegas beliau, Shahruhan turut memberi sumbangan dari segi mempromosi pelancongan negeri itu yang mana sebelum ni 6 buah filem lakonannya pernah menjalani penggambaran di situ. Apapun sejarah dah tercatat, beliaulah artis luar pertama yang bergelar Datuk di Malaysia. Wih, aku baru tahu nih geng, ternyata gelaran datuk itu boleh dicabut lagi geng ya. Maybe mungkin kalau ada satu orang yang sudah terlajak diberikan datuk tapi ternyata orang itu bermasalah, maybe sampai mungkin masalah hukum atau di penjara, ditaruh lokap, itu ternyata bisa ditarik, dicabut lagi geng ya. Oh, aku baru tahu. Dan by the way, Shahrukan ternyata ada gelaran datuk dikarenakan memang sering sekali melakukan syuting di lokasi Malaysia, tepatnya di Melaka. Wah, kenapa ketika saya melihat Shahrukan saya jadi teringat Kohel Mele Gaya Mujgo Nyaro Hahe Tet Tet Nyugem Hampir Angin Tet. Itu sangat viral sekali geng ya, zaman kalau saya dulu masih sekolah ya, itulah ya Shahrukan ya, Kohel Mele Gaya ya. Aduh, oke, baru tahu nih Shahrukan. Oke, kalau menurut kalian macam mana geng? Apakah layak Shahrukan mendapatkan gelaran datuk? Boleh komen geng di ruang komentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Nombor 4, Datuk Rosa tahun 2013. Rosa? 5 tahun lepas tu giliran penyanyi Indonesia. Rosa. Tahun 2013, Rosa dianugerahkan Darjah Indra Mahkota Pahang. Gelaran ini membawa panggilan Datuk. Kenapa Rosa dipilih? Sebab dia bukan sekadar penyanyi Indonesia, tapi juga antara artis paling aktif di Malaysia. Dari konsert mega, album yang terjual tinggi, sampailah kolaborasi dengan artis Malaysia, Rosa memang sangat dekat dengan peminat tempatan. Satu lagi faktor, hubungan budaya Malaysia-Indonesia memang rapat dan penganugerahan macam ni dilihat sebagai jambatan diplomasi budaya. Tapi sekali lagi, timbul juga soalan, kenapa bukan artis Malaysia dulu yang diiktiraf? Walau ada suara sinis, majoriti peminat muzik masa tu setuju. Rosa dianggap ikon serantau yang berjaya bawa nama Malaysia-Indonesia ke pentas lebih besar. Tak peliklah bila dia jadi artis luar kedua yang bergelar datuk. Oke, dari sini ternyata saya baru tahu nih kenapa Rosa mendapatkan gelaran datuk. Ternyata itu awalnya geng ya, kedekatan dengan kerajaan Pahang ya, dan sering manggung, sering konser, akhirnya ya dia mendapatkan gelaran datuk geng. Wow. Oke, Rosa. So, macam mana geng? Kalau menurut dari sudut pandang kalian, apakah Rosa memang layak mendapatkan gelaran datuk? Ya, boleh komen di ruang komentar geng ya. Oke, next video. Nombor 3, Datuk Jackie Chan. Jackie Chan 15. Tahun 2015 pula, seorang lagi legenda dunia hiburan, Jackie Chan. Ikon filem aksi dari Hong Kong ni memang cukup terkenal di Malaysia sejak era 80-an lagi. Pada 1 Februari 2015, pelakon aksi terkenal dari Hong Kong, Jackie Chan, Polistory kan? Datuk melalui anugerah Panglima Mahkota Wilayah sepenuh hari Wilayah Persekutuan. Istiadat penganugerahan itu berlangsung di Istana Negara dan disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Agong ketika itu, Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah. Gelaran itu diberikan sebagai penghargaan atas sumbangannya dalam mempromosikan Malaysia, Polistory kan? terutamanya Kuala Lumpur, termasuk
menerusi gambaran filem seperti Police Story 3 Super Cop yang dibuat di ibu negara. Bezanya dengan Shah Rukh Khan, anugerah Jackie Chan ni tak banyak dipertikai sebab nama Jackie Chan sendiri dah cukup besar. Dia dianggap duta Asia di Hollywood, berjaya satukan budaya timur dan barat dalam filem. Ramai rakyat Malaysia rasa dia memang layak diiktiraf. Reaksi peminat pun lebih positif, malah ramai yang bangga sebab ikon aksi dunia ni ada gelaran Datuk di Malaysia. Nah, ini juga aku baru tahu, geng. Ternyata yang mendapatkan gelaran Datuk itu nggak harus agama Islam. Orang yang non-Islam pun juga boleh atau bisa mendapatkan gelaran Datuk. Oh ya, mungkin ada, geng. Siapa namanya? Mungkin kawan-kawan boleh ingatkan saya. Ada atlet badminton Datuk siapa itu juga mendapatkan gelaran Datuk, geng. Dan kalau tak silap beliau kan bukan muslim kan, geng, ya. Itu juga dapat gelaran Datuk. Dan sekarang Jackie Chan. Oke, faham. Kalau ini mungkin tak payah saya tanya kepada kawan-kawan apakah Jackie Chan layak atau tidak. Jackie Chan layak. Karena pernah mempromosikan negara Malaysia kan, geng, dan juga pernah berkolaborasi dengan Michelle Yeoh, ya. Jadi menurut saya layak, geng, ya, dan patut dia mendapatkan gelaran Datuk. Nah, Jackie Chan, dari saya masa kecil sampai saya sudah punya keluarga, punya anak, masih saya tetap favoritkan aktor yang satu ini, geng, Jackie Chan. Siapa yang nggak kenal Jackie Chan, kan? Oke. Next, siapa lagi nih, geng? Nombor 2, Datuk Seri Rosa. Wait, Rosa lagi? Tadi Datuk. Berarti nambah lagi nih, geng. Datuk Rosa, lalu lepas itu 2019 Datuk Seri Rosa. Oke. Ya, Rosa sekali lagi masuk senarai ni. Kalau 2013 dia jadi Datuk, pada tahun 2018 beliau sekali lagi diberi anugerah, kali ini Seri Sultan Ahmad Shah Pahang yang membawa gelaran lebih tinggi iaitu Datuk Seri. Ini abang ini nampak tak suka nih, geng. Nih ya, memandang begini nampak tak suka nih. Ya, Rosa mendapatkan gelaran Datuk Seri. Ya. Gurau, geng. Datuk Seri Rosa. Ada serinya, geng. Ya, jadi tambah pula nih pangkatnya, atau mungkin lebih levelnya lebih tinggi, mungkin begitu. Lebih tinggi iaitu Datuk Seri. Kenapa dinaik taraf? Jawapan paling mudah, kerana pengaruh dan hubungan baik beliau dengan Malaysia masih kuat. Dalam tempoh 5 tahun, Rosa masih konsisten buat konsert, sering terlibat dalam acara rasmi, malah sering dianggap sebagai sebahagian daripada industri hiburan kita. Dalam dunia muzik Nusantara, Rosa adalah simbol bagaimana seni boleh menyatukan dua negara serumpun. Ya, kalau ini sih aku lumayan setuju sih, geng, ya. Ya, karena memang Rosa itu udah sering sekali, geng, ya, keluar masuk negara Malaysia. Dan ada satu podcast atau wawancara, saya lupa lah, geng, ya, saya lupa. Dan menurut Rosa bahwasanya Malaysia itu adalah rumah kedua Rosa nih. Nah, ya, kenapa sebegitu cintanya Rosa dengan Malaysia, ya kan, geng. Itulah mungkin beberapa peminat ya Rosa di Malaysia ini cukup banyak juga, ya. Dan ada juga yang berkomentar Rosa dapat pangkat sebab dia kawan dengan anak Sultan Pahang. Ada juga yang berkomentar seperti itu. Aku tak pastilah betul atau tidak, tapi yang jelas itulah, ya. Kalau menurut kawan-kawan macam mana, geng? Rosa apakah memang layak? Boleh komen di ruang komentar, ya. Oke, ingatkan hanya Datuk aja, geng. Ternyata Datuk Seri. Waduh, ya. Mantap. Oke, next kita lanjut lagi, geng. Nombor 1, Datuk Fan Bingbing tahun 2025. Fan Bingbing? Fan Bingbing menerima penganugerahan yang membawa gelaran Datuk sepenuh ulang tahun kelahiran yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Dr. Muhammad Ali Rustam. Penganugerahan itu sebagai tanda penghargaan atas pengaruh Fan yang berjaya menarik lebih ramai pelancong ke Melaka serta memberi publiciti besar kepada negeri itu di pentas pelancongan dunia. Fan Bingbing dikurniakan darjah Datuk Kehormat yang membawa gelaran Datuk kerana berjaya melonjakkan Melaka ke persada pelancongan antarabangsa. Fan sebelum ini
dilantik sebagai Duta Pelancongan Melaka 2024. Sejak itu, penglibatannya mencetuskan interaksi besar di platform digital apabila Melaka merekodkan lebih 1.5 bilion tontonan di aplikasi popular China iaitu WeChat. Bilangan pelancong China ke Melaka pula telah Cendol Kampung Hulu 204,818 pada tahun 2023 kepada 664,687 pada tahun 2024. Funding dijangka kembali ke Melaka menjelang penganjuran Hari Pelancongan Sedunia WTD dan Persidangan Pelancongan Sedunia WTC 2025 yang dijadualkan berlangsung September. Fan Bimbing berkata, saya berasa sangat teruja dan ini adalah penghormatan yang amat besar. Saya akan terus memperkenalkan Melaka dan berusaha memainkan peranan sebagai jambatan persahabatan Melaka dengan China. Saya akan kembali semula ke Melaka pada September nanti kerana ada kerjasama baharu, katanya ringkas ketika ditemui pemberita. Personaliti berusia 44 tahun itu turut fokus ya kebaya nyonya ketika mempromosikan Melaka. Sekaligus persalinan tradisi tersebut turut mendapat perhatian ramai dengan rata-rata memuji potongan busana berkenaan. Selain filem China, Fan pernah membintangi filem adiwira Hollywood X-Men, Days of Future Past, selain filem Perancis dan Korea. Pada 2017, beliau menghiasi kulit majalah Time dan beliau turut dinamakan sebagai antara 100 orang paling berpengaruh. Jadi tidak hairanlah kenapa Fan Bingbing dapat gelaran Datuk Fan Bingbing. Fan Bingbing. Wah, ini buat kita semua nggak fokus, geng. Aduh, iya. Yang pertama ada Syarukan, ya. Yang kedua ada Datuk Siti Nurhaliza. Bukan, Siti Nurhaliza kawan dari Rosa. Datuk Rosa, ya. Oke, ini ternyata awal mula, ya. Rosa mendapatkan gelaran Datuk. Dan selanjutnya ada Jackie Chan, ya. Siapa yang nggak tahu Jackie Chan, kan? Lalu lepas itu ingatkan artis yang lain ternyata kembali jatuh ke pangkuan Rosa lagi nih, geng. Datuk Sri mendapatkan gelaran yang kedua kalinya dan sekarang bukan Datuk bukan tapi Datuk Sri, ya kan, berarti ada Datuk Sri, Datuk Tan Sri, apa, jadi banyak, geng, ya. Aku nggak tahu kawan-kawan yang paham mungkin boleh lah, geng, komentar di ruang komentar. Sebenarnya ada tingkatan gelaran berapa Datuk, ya, dekat Malaysia, kan. Lalu lepas itu selain Rosa ada Fan Bingbing, ya, ini, ya. Dan ini astagfirullah buat kita nggak fokus nih, geng. Luar biasa. Jadi intinya, geng, ya, kalau yang saya perhatikan dari video pertama sampai video terakhir tadi, intinya beliau-beliau yang mendapatkan gelaran Datuk itu mereka mempunyai prestasi, mereka juga mempunyai apa, ya, motivasi untuk melakukan sesuatu hal yang positif. Mengenalkan Malaysia, mengenalkan Melaka, ya, menjadikan satu jembatan politik, ya, satu jembatan antara kedua-dua negara untuk saling bekerja sama, ya. Itulah, geng, ya, kenapa mereka mendapatkan gelaran Datuk, ya. Kita lihat komen di video ini, geng, ya, komentar-komentar dari para subscribers, ya. Datuk terajak laris jasa apa pada negara, bro? Nah itu. Jadi intinya kalau mempunyai gelaran Datuk itu harus berjasa dengan negara Malaysia, kan, geng? Ya, selain berjasa lalu berprestasi, ya intinya melakukan sesuatu hal-hal yang positif, ya kan? Itu baru boleh mendapatkan gelar Datuk. Ya, Tan Sri, Datuk Sri itu, geng. Kalau menurut kawan-kawan macam mana, ya, boleh komen di ruang komentar nih, geng, ya. Bangla pun dapat Datuk apa akhiran baik. Serius, geng. Bangla yang mana nih? Datuk ke Patuk. Nah itulah, geng, berapa komentar lah, geng, ya. Lawak lucu-lucu nih komentar-komentarnya. Tapi itulah, geng. Ini juga satu pelajaran buat saya, ya, intinya orang-orang yang menerima gelaran Datuk itu mereka harus berprestasi, membanggakan, melakukan sesuatu hal yang positif, ya, mengenalkan budaya Malaysia, ya, menjadikan jembatan antara satu negara
sesuatu hal yang positif itu boleh mendapatkan gelaran datuk ya. Nah, kalau menurut kawan-kawan sendiri nih, Wak Lonjong layak tak mendapatkan gelaran datuk? Maybe Datuk Lonjong. Tak. Saya masih belum merasa pantas untuk mendapatkan gelaran tersebut, geng. Hanya gurau. Oke ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini, geng. Thank you guys sudah nonton, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silakan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya, Wak Lonjong, Datuk Lonjong, Wak Lonjong ya, hanya Wak Lonjong, geng. Just Wak Lonjong ya. Oke, saya minta maaf, dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya robbal alamin. Bye bye, geng.